nanti bagi tahu Jaja boleh. Share je lah, tak payah buat live. Boleh. Banyak job kita. Macam mana? Ada nanti kita Jaja keluar. Tapi tak banyak kat situ. Dia bawa. Boleh. Okey. So kita pakai ni. Yang ni pun pakai juga. Subhanallah. Tes subhanallah. Cik tak on je mic ni, Cik. Tak on lagi. Tak on lagi rasa. Tes subhanallah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Facebook apa? Bukan live ni di mana? Raudah Himayah. Boleh Ustazah share link dia? Raudah Himayah. Dia kena sini dulu Kau pandai macam ni. Kita tak share dekat Facebook Musolda sebabnya kita banyak bagi penceramah tak tahu jahat serba. Faham. Kira jadual tu dah 3 bulan dulu kan. Saya tak cancel lah. Raudah In my heart. Okey, sini. Okey, syukran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul pada pagi yang barakah ini 8 Ramadan. Betul kan? 8 ke? 8 kan? Okey, takut ada tak cukup puasa ni. Baik, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, keberkatan kita berkumpul dalam majlis ilmu ini kita mengambil, insya-Allah mudah-mudahan layaklah kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab, hadiahkan, niatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang kita sayang kerana Allah, yang dulunya berRamadan dengan kita, sekarang sudah tiada di depan mata. Sudah pasti Ramadan ini sangat menggembirakan orang-orang beriman yang dinanti-nanti, yang kita pohonkan doa kepada Allah, wa balighna Ramadan, lalu Allah pilih kita untuk berRamadan pada tahun ini insya-Allah sampai ke penghujung, la'allakum tattaqun, dan akhirnya Allah anugerahkan takwa kepada kita. Lalu insya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bohonglah tidak ada rindu, bohonglah tidak ada duka di hati apabila kita bersahur, berbuka tanpa orang-orang tersayang yang dulu pernah bersama-sama kita. Usah gundah gulana, usah galaukan hati kita sebagai orang beriman. Yakini pertemuan yang abadan abada, pasti akan bertemu di kampung akhirat. Mudah-mudahan pertemuan itu adalah di dalam syurganya Allah. Maka terus-terusan pohonkan keampunan untuk mereka, dan terus-terusan kita buat apa sahaja kebaikan yang pernah mereka tunjukkan, pamerkan di hadapan kita, dan mudah-mudahan kita istiqamah sentiasa dalam kebaikan sampai ke akhir hayat.
maka doa kita untuk bertemu dengan mereka di tempat yang paling baik pasti Allah kabulkan. Dengan doa Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey. Hari ni Ustazah jadi macam pelik sikitlah sebab muslimin duduk di belakang, muslimat pula duduk di depan. Sepatutnya kalau ada muslimin tadi kita minta mereka duduk di hadapan. Okey, sebelah-sebelah muslimat muslimin. Jadi Ustazah minta maaf kepada ayah-ayah kita yang di belakang, bukan tanda membelakangkan, tetapi sebab mungkin orang perempuan pun tak tahu kok ada orang lelaki datang. Okay, jadi alhamdulillah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ini peluang untuk kita sebenarnya. Jadi saya mengucapkan syukur pada Allah sebab masuk saja ke kawasan ni saya teringat dulu saya ada datang surau ni. Ramai yang angguk kan. Saya buat apa? Saya buat macam camp solat kot. Smart solat bagi orang muslimat dewasa lah. Okay, kalau saya tak silap. Jadi sejujurnya ketika itu surau ni tak cantik macam ni. Okay, jadi orang-orang dalam talian dah mula ramai ni, tolonglah datang ke surau Baiduri. Salah ke? Betul? Surau apa? Musalla Baiduri, Sri Baiduri, Musalla Sri Baiduri. Masya-Allah, musallanya tu dah Arab dah. Sri Baidurinya tak Arab. Jadi orang lain surau apa? Surau Al-Ittifaq macam di tempat saya. Suraunya tu tak Arab. Okey, Al-Ittifaqnya Arab. Jadi baguslah satu kelainan kan. Musalla, di musalla ni apa? Musalla ni adalah tempat kita tunaikan sembahyang, tempat kita bersolat. Jadi juga kita imarahkan dengan majlis-majlis ilmu seperti ini. Subhanallah. Jadi tahniah kepada seluruh ahli karyahnya, bagi tahu kepada semua yang tak hadir, yang dulu hadir masa Ustazah ada, kemudian tak hadir dah walaupun dia duduk dekat sini. Tak hadir dah. Cek khabar kat depo. Orang duduk luar macam Ustazah Zai pun takjub dengan surau kita dah cantik. Kenapa orang yang duduk dekat tempat kita tak jadi apa ni, orang-orang yang menghargai pembaharuan-pembaharuan seperti ini? Sebab apa sahaja keindahan-keindahan rumah Allah yang dicantikkan itu tanda salah satu pengimarahan. Tapi merasa berdosalah dengan Allah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita sibuk nak besarkan masjid surau, kita sibuk nak cantikkan, kapetnya dibarukan, airconnya dipasang segala, jadi seperti Raudatul Jannah, taman-taman syurga yang mengasyikkan, yang mengindahkan, tapi kita tak berusaha untuk jemput ramai orang datang ke dalamnya. Jadi apa yang diusahakan hari ni, kita buat live supaya orang tahu Musalla Sri Baiduri. Kemudian kita pergi ke mana-mana, nota-nota yang kita dapat daripada asatizah yang datang catatkan. Walaupun kita bukan penulis pun, sebenarnya semua kita boleh menulis apa saja yang kita ingat. Orang A ingat rangkap pertama, orang B ingat rangkap kedua, orang C ingat poin yang ketiga. So sebarkan dalam WhatsApp group kita, family group kita, bawah catatan nota daripada Musalla Sri Baiduri. Masya Allah. Jadi orang akan tertanya-tanya, Sri Baiduri ni dekat mana? Subhanallah, sebab kita rindu sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, suasana rumah-rumah Allah sebelum PKP dulu. Kan PKP tu kalau saya di TV Al-Hijrah, pulang kepada pencipta, bukan perintah kawalan pergerakan.
Ketika itulah maka alhamdulillah dalam tempoh 2 tahun ramai muslimat ibu-ibu yang sudah puluhan tahun bahkan berdoa supaya suami itu menjadi imam yang sebenar, tapi tak lagi jadi imam. Akhirnya dalam 2 tahun Covid ni ramai suami-suami kita yang dah boleh jadi imam, hatta menjadikan batang-batang penyapu, batang mop kat rumah kita tu sebagai tongkat dalam khutbah Idul Fitri tahun lepas. Maksudnya sahabat-sahabat bukan saja boleh jadi imam, tapi boleh jadi khatib. Dan mampulah kita menyatakan kepada suami kita, inilah pemimpin yang sebenar, kerana yang namanya pemimpin mesti berada di hadapan kita. Jadi isteri-isteri yang belum lagi dapat rezeki begitu, terus-terusan beri galakkan, ajak kan, pujuk, bagi tahu kelebihan-kelebihannya. Subhanallah. Maka Allah jadikan Covid ini sebagai satu asbab. Ada banyak rumah-rumah yang telah dimasjidkan, ada banyak rumah-rumah yang telah dimadrasahkan. Ini satu kejayaan luar biasa. Tapi tak bermakna bila Ramadan tahun ini kita dapat berita gembira, boleh rapatkan saf, bukan rapatkan sejadah. Sebab sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita nak dengan rapat saf itu Allah cantum eratkan hati-hati kita. Seperti mana Nawaitu Umar Al-Khattab apabila memegang pedang dengan penuh tegas untuk minta kita rapatkan saf. Sebab Nawaitu dia, musuh-musuh Islam akan gentar dengan kesatuan orang-orang Islam. Sebelum ni kita berhalangan, jadi kita siapa pun tak boleh nak lawan, memang berhalangan. Pakar-pakarnya menyatakan tak boleh pada ketika itu. Sekarang insya-Allah inilah satu-satunya cara yang menjadi perlindungan. Bukan mesti yang dah cucuk vaksin ni confirm tak kena Covid dah. Depan mata kita pun hatta dah cucuk vaksin pun ada yang mati, betul kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita tak nafi, tapi kita tak jumpa mana lagi satu cara yang untuk insya-Allah sedikit mencegah. Jadi bila dah buat pencegahan, kita nak takut apa lagi? Tolong datang ke masjid, datang ke surau, datang ke rumah-rumah Allah. Tolong jangan kita tunjukkan kurang ajar kita dengan Allah bahawa kita takut dengan Covid sebab kita tak datang ke masjid surau. Kenapa Ustazah sebut kalimah yang Ustazah tak suka sebut ni? Nampak sangat kita tidak belajar daripada kalamullah. Tuhan kita adalah Allah, bukan mana-mana makhluk Allah. Jadi kalau sudah dibuka, yang dulunya bahkan yang menjerit-jerit minta buka tu adalah kita. Tolong datangkan diri kita insya-Allah. Kerana apa? Khususnya lelaki-lelaki dipujuk datang solat jemaah 5 waktunya ke masjid surau. Jadi kalau surau ni contohnya penuh bulan Ramadan dengan malam tarawih, tolonglah bilalnya, imamnya kempen sikit. Ramai tarawih malam ni, harap-harap subuh besok pun ramai. Betulkan niat. Wallahi bukan niat untuk menyindir dan sebagainya, tapi memang nak bagi tahu tarawih ni sunat, buat kat rumah pun tak mengapa. Cuma dalam keadaan Ramadan yang setahun sekali ni, kita nak berkumpul lah dengan kejiranan kita, ahli karyah kita. Tetapi tak salah pun kalau kita buat dekat rumah dengan keluarga sekali-sekala. Kenapa Ustazah kena datang juga masjid surau yang berhampiran? Saya tak suka dengan imam surau rumah saya tu. Tak suka tak apa, masjid lain yang berdekatan kan ada. Tapi jangan tinggal terus hanya kerana kamu tak suka dengan imam dengan AJK. Kerana apa? Kerana matinya kamu, logik akalnya adalah dalam karyahmu sendiri. Logik akalnya, kita tak ada siapa menempatkan mati aku nanti tengah naik kereta aksiden dekat Perak ke bumi kat Perak. Tak semestinya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, logik akalnya kita menetap di sini, maka di sinilah pasti lebih banyaknya untuk kita mati di tempat kita sendiri. Kemungkinan besar. Jadi adakah jenazah kita yang tak suka dengan imam AJK dekat surau berhampiran rumah kita tu akan diuruskan oleh jenazah yang dekat luar karyah kita? Kalau kita kata nak usung Tuan Imam, tolong pastikan saya nak hantar ni jenazah dekat surau kampung sebelah. Kan orang akan bertanya, pasal apa? Sebab masih hidup dia allergic dengan imam tu. Jadi takut nanti disembahyangkan depan imam tu dia bangkit, saya tak tahu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada. So wasiat-wasiat macam ni kalau suami kata abang tak suka dengan imam tu, abang mati jangan dia sembahyangkan jenazah abang. Orang tanya, boleh buat tak wasiat tu Ustazah? Berdosa tak kalau saya tak buat? Kalau akak nak ikut cakap dia, mandikan, kafankan, solat jenazahkan adalah imam yang jauh daripada tempat tinggal sehingga menyebabkan jenazah itu lama diuruskan, lambat diuruskan, maka akak sekeluarga lah yang menanggung dosa. Sebab apa yang perlu kepada jenazah pada ketika itu, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, untuk segerakan pengurusan jenazahnya. So yang paling segera adalah kita dah jadi mayat, tak boleh berguling badan kita ke masjid surau yang berhampiran. Orang angkat juga. So angkat tu isteri jangan meronta-ronta. Dulu dia tak suka dengan tu, kenapa bawa dekat masjid ni? Yang paling penting cepatnya.
Ni kadang-kadang orang Melayu pelik sungguh kan. Kalau wasiat suruh, ini jangan kafan mak saya dengan tu. Kenapa saya kena balik kampung dulu? Ada kain ihram bapak saya masa buat haji, dia basuh dengan air zam-zam. Kalau mati dia suruh balut dengan kain kafan ni. Patut dekat Mekah saya biasa je tengok orang cuci kain ihram dengan air zam-zam. Itu tak apa lagi tau. Duit dia basuh dengan air zam-zam. Tapi siapa lama sangat basuh duit? Suruh beranak kot duit tu balik Malaysia. Lepas buat umrah, lepas buat haji, tak payah kerja dah. Bagi duit yang dicuci dengan air zam-zam tu duduk dalam dompet. Pelik-pelik sungguh lah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Okay, sebab Ustazah Zai sangat sedih apabila sekarang pergi ke rumah-rumah Allah, lepas dah habis dah fasa yang kritikal PKP ni, kita pergi dulu yang 300 orang, sekarang nak dapat 70 orang pun susah. Jadi bila Tuan Jai kata, Ustazah kalau tak ramai orang, Ustazah jangan marah ke. Kan nak marah apa ke benda ni? Biasa dah sahabat-sahabat muslimat. Bahkan dulu dekat pejabat bila Ustazah pergi setiap hari Jumaat, kadang 7 orang pernah kat depan ni. Sabar je lah aku, 7 orang. Tapi tetap juga 1 jam cakapnya. Kalau 100 orang 1 jam lah juga. Sebab apa? Di pejabat kita tak boleh lama, mereka nak sambung kerja terus. Tapi semalam saya pergi LHDN, hari Ahad, Jumaat lepas pergi LHDN, saya kata ramainya muslimat yang hadir majlis ilmu ni. Ustazah sebenarnya lebih ramai lagi. Jadi dah macam bertukar. Kelas kat pejabat pula ramai orang datang. Kelas kat masjid surau ni orang tak ramai datang. Sebab apa yang sahabat-sahabat? Sebab yang di rumah dah selesa dengan online. Yang dekat pejabat mereka nak beronline, kena kerling dengan kawan-kawan yang non-muslim tu. Kau dengar apa hari-hari ceramah? Tapi dengan kelas online ni juga saya dah ada peminat di kalangan Cina dan India. Subhanallah sahabat-sahabat, jumpa. Selama ni saya dapat link je, saya dengar ceramah Ustazah. Saya duka, biar betul ni Islam ke tak Islam ni? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau mereka suka dengar, kenapa kita tak suka dengar? Masya Allah, kita minta sahabat-sahabat muslimin muslimat, Allah buka mata hati, pintu hati insya-Allah yang menyertai dalam talian, bukan kerana mereka beralasan untuk datang ke masjid surau, tapi memang mereka berhalangan. Ya, ada anak kecil, jaga orang tua yang tak boleh tinggal, nanti bangkit daripada pembaringan, jatuh depan pintu bilik air. Kan suami tak izinkan, tapi Ustazah nak warning sikitlah suami-suami. Apa masalah yang tak bagi isteri hadir ke majlis ilmu? Tolong bagi tahu apa masalah. Sebab selagi mana isteri kita minta izin untuk perkara-perkara baik, kewajipan yakni nafkah seorang lelaki suami kepada isteri bukan saja memberi makan dari segi tempat tinggal, makan, pakai, tempat perlindungan, bukan itu saja, perubatan bukan itu saja. Itu hanya zahirnya. Tapi batinnya apa sahabat-sahabat muslimin muslimat? Itulah yang kita kena beri nafkah sepatutnya, khusus paling indah dalam kasih sayang. Macam mana nak wujud kasih sayang kalau kita tak kenal Allah yang Maha Penyayang? Macam mana kita nak beritahu kepada isteri kita, ini boleh, ni tak boleh, ini Allah bagi buat, ini Nabi bagi contoh? Macam mana nak bagi tahu kalau sang suami tak mengajarkan kepada isteri? Jadi ilmu fardu ain wajib diajarkan oleh suami kepada isteri. Saya ulang, suami wajib mengajarkan ilmu fardu ain kepada isteri. Tetapi kalau kita direzekikan tak dapat suami yang boleh mengajar isterinya ilmu fardu ain, tolong datangkan guru ke hadapan isteri untuk belajar ilmu fardu ain. Kita komplain lagi, mahal gila Ustazah, 1 jam sampai RM100. Ngajar apa macam tu? Nak ngajar rukun Islam je pun senang, dah senang mu ajar sendirilah. Sekian dimaklumkan. Nak ngajar rukun Islam je pun kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa panggil guru datang ke rumah? Lepas tu bila guru ngajar rukun Islam je Ustazah, suami tak boleh mengajar. Maka kita mengajar sebab kita boleh asas fardu ain. Subhanallah. Tapi kalau tak boleh, saya boleh lah Ustazah setakat rukun Islam pertama, syahadah, kedua solat, bolehlah nak hurai tu saya tak reti. Jadi panggil. Dah mahal sangat, jangan komplain. Sahabat-sahabat, kita tak mampu. Jawapannya kita tak mampu. Jadi beri izin kepada isteri untuk hadir ke majlis-majlis ilmu yang free of charge. Free of charge. Orang sebut lagi, kenapa ya Ustazah ada majlis-majlis ilmu yang kena bayar sekian-sekian? Tak payah banyak cakap lah Kak. Kenapa Kak pandang poster-poster iklan-iklan yang kena bayar tu? Yang tak bayar pun banyak, tak pergi juga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi pilihan atas kita. Kita mampu, kita pergilah yang berbayar, nampak eksklusif sikit. Soal Ustazah tu gunakan duit tu ke mana? Jom kita bersangka baik. Oh patutlah tahfiz dia besar, patut masjid kat rumah dia dah jadi besar, mungkin duit-duit ini digunakan
Bukan hak kita untuk mengorek-ngorek diguna duit tu untuk apa ni. Tapi kalau kita tak mampu, memang mahal cekik darah, tinggalkan. Bagi orang-orang yang mampu bersama-sama dengan mereka. Tolonglah, asal mulut kita ni bercakap je, bercakap benda yang baik. Asal lidah kita bergerak je, hanya bercakap yang baik. Tapi kalau kita tak mampu bercakap yang baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, gunakan lidah ni untuk dizip, didiamkan. Ini pesan Nabi SAW. Lidah gunakan hanya kepada perkara yang baik. Kalau dia mula bergerak untuk perkara yang tidak baik, pilihlah untuk diam. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, hanya orang yang bermalas-malasan dalam agamanya yang sentiasa beralasan dalam urusan agama. Faham ya? Jadi sebab itu saya kata tak ada kaedah lain. Banyak yang free of charge di TV Al-Hijrah kan. Hari ini saya ditugaskan pukul 4 pagi dah keluar dari rumah di Keramat. 4 pagi dah keluar rumah. Patutnya dia kata 3.30 pagi Ustazah keluar, 4 pagi kena ada kat studio. Saya kata apa hal lah mereka ni. Tapi tak apalah, Ustazah dah biasa dengan hampa. Ustazah bukan duduk bilik make up lama-lama macam orang lain. Jadi pukul 4 pagi Ustazah keluar, sebelum 4.30 Ustazah dah sampai. Live Assalam sahur tepat jam 5 pagi sampai 6 pagi. Subhanallah. Kemudian solat subuh, bersedia pula untuk Assalamualaikum yang pukul 7 pagi lepas baca Yasin Ustazah bersiaran. Sampai habis program tu terus datang ke sini. Petang ni pula live pula dengan siapa tak payah naik kapal terbang. Muslimin muslimat dari Jerman minta kuliah online. Masya Allah, dah tahun kedua dah ni sahabat-sahabat. Ilmu tanpa sempadan. Tak ada alasan, tak ada kena bayar apa-apa pun. Kalau kat TV Al-Hijrah tu setiap hari satu ayat. Tadabbur. My Quran Time datang tengah hari. Ulangannya 24 jam berapa kali. Ada alasan tak kita untuk kita katakan no? Tak ada pun. Dalam rumah kita, di hujung jari kita. Jangan kita mengecam-ngecam orang yang datang dengan bayaran yang mahal, yang segala. Kita buat program tak ada siapa nak datang. Yang bercakap tu datang istiqamah ke tidak? Jadi minta maaf sangat Ustazah, lepas Covid ni dia memang jadi garang pelik sikit. Masa dekat masjid masjid apa tu nama, Masjid Ar-Ridwan tu tak berapa garang sangat lagi sebab masa tu belum Covid. Lepas Covid tu dia jadi garang pelik sikit. Jadi minta maaf yang datang. Hal fire kat aku pula ni. Dia nak cakap dekat orang yang tak datang ke apa ni, aku datang ni. Jadi tajuknya apa sebenarnya Ustazah? Baru nak cakap tajuk. Tajuknya saya suka memilih hari ini sahabat-sahabat muslimin muslimat, akrabkan hati dengan Al-Quran. Akrabkan hati dengan Al-Quran. Sebab saya datang bukan jadual yang mingguan atau bulanan. Jadi jemputan untuk one off siri kuliah dalam Ramadan pula. Saya nak kaitkan dengan hadza syahrul Quran. Ini adalah bulan Al-Quran diturunkan. Kita duduk dalam Ramadan sangat indah kan. Kita hanya faham nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri. Maknanya dia adalah bulan puasa. Yang kita faham bulan Ramadan, orang disuruh berpuasa. Tapi nama-nama lain, Syahrul Quran, bulan Al-Quran diturunkan. Syahrul Usrah. Apa makna Syahrul Usrah? Bulan yang keluarga disuruh berhimpun, berkumpul. Subhanallah, ayah-ayah dalam Ramadan terasa nak balik awal sebab ada buka puasa bersama-sama. Terasa ada majlis buka puasa dekat Masjid Surau. Jadi dia nak raikan suasana begini. Hatta anak-anak kecil tak sabar nak berRamadan. Kenapa? Sebab papa makan malam dengan kita bulan puasa je. Bulan tak puasa, papa tak ada masa nak makan malam dengan kita. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi itu dipanggil juga Syahrul Usrah. Jadi banyak nama-nama kepada bulan Ramadan yang mengaitkan kita untuk cari ilmu supaya dalam Ramadan ini kita tak lemau. Sebenarnya Ramadan ini sendiri datang daripada kalimah panas. Maknanya biasa je kalau bulan Ramadan ni kita datang musim panas. Tapi perasan tak kita daripada satu Ramadan sampai semalam ada je suasana mendung, hujan. Subhanallah. Bukankah ini bukti tanda kasih sayangnya Allah? Sebenarnya Ramadan itu memang asal Ramadan panas. Ustazah akan berangkat menunaikan ibadah umrah akhir Ramadan. Dah siap sedia dalam minda para peserta umrah akhir Ramadan. Memang panas. Saya buat umrah akhir Ramadan 2019. Pengalaman yang paling Ustazah tak boleh lupa adalah anak-anak Arab ni pegang botol-botol spray ni. Buat apa mereka ni duk lawan arus? Kita duk bertawaf, dia duk berjalan lawan arus. Rupa-rupanya mereka ambil botol spray ni, dia spray dekat muka-muka orang yang tawaf ni. Kita duk kata pasal apa? Duk dahsyat sangat. Sebab mereka tahu orang tengah tawaf dalam tengah-tengah hari ni panas.
Masya Allah, bila dia spray tu sahabat-sahabat, mengalir dekat muka kita, rasa macam kalau tak ada iman dan taqwa ni, ini kalau aku jilat sedap juga ayak ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, biar pilah bercampur dengan peluh pun kan. Jadi maknanya kita rasa, tapi kenapa kita tak makan? Kenapa kita tak telan air tu? Kenapa kita tak minum? Sebab apa? Sebab ada taqwa di situ. Kita tahu orang tak nampak kalau kita masukkan dalam tekak kita ni, tapi Allah nampak, Allah tahu. So dalam hidup keseluruhannya begitulah. Sebab tu tanya, hari ini sudah 8 Ramadan. Dah ada ibu-ibu kita, ayah-ayah kita sakit lutut, mata tak berapa nampak. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, bapak dah khatam dah Quran. Kita pandang di atas bawah, khatam dah baru seminggu. Sebab itu je lah makanan rohani dia. Kadang-kadang tak terlarat nak fikir macam mana dia tak boleh minum air, tapi lepas solat baca Quran, seminggu khatam. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita nak pesan, bukan hanya mengaji, tetapi dengan Al-Quran ini hubungan kita diakrabkan dengan mengkaji. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tidak explore, tak perhati, tak kaji dalam-dalam akan Al-Quran? Kalau hanya membaca, jangan salahkan Al-Quran. Aku dah baca Quran dah selalu, tapi pasal apa lisan aku ni suka juga ngumpat orang? Pasal apa lisan aku ni pantang tengok orang silap sikit, aku yang kuat mengata? Kan kita kenal lidah kita sebab dia melekat pada tubuh jasad kita. Sahabat-sahabat, kita tak ada Swiss untuk lidah orang lain. Hang ni duk suka ngumpat orang, aku tutuplah Swiss bagi senyap sikit. Tak ada. Kan? Tapi kita boleh tutup Swiss yang ada pada lidah kita. Dan mana Swissnya? Hati. Kalau hati kita baik, maka yang keluar di lidah insya-Allah baik. Sahabat-sahabat, sebab tu saya tak boleh terima Ustazah dia tu mulut je jahat tapi hati baik. Tak macam tu. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata kalau kat sini baik, dia pasti akan terzahir, terpamer yang baik-baik. Jadi sahabat-sahabat, jangan kita berlakon atas dunia, kerana lakonan itulah ciri-ciri orang munafik. Subhanallah. Saya merujuk daripada tulisan Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy dalam buku Tenang Ada di Sini. Bab yang ke-12, akrabkan hati dengan Al-Quran. Al-Quran ni maksudnya bacaan, tapi tak cukup dengan bacaan sahaja. Al-Quran juga dinamakan Al-Furqan, maksud pemisah. Memisahkan antara yang hak dan batil. Memisahkan yang mana halal, yang mana haram. Yang mana baik, yang mana salah. Yang mana betul, yang mana tak betul. Maka sepatutnya bila kita sentiasa dengan Al-Quran, kita hanya memilih yang betul, kita tidak akan pilih yang salah. Bila kita sentiasa dengan Al-Quran, sahabat-sahabat, maka apa yang kita pamerkan, apa yang kita laksanakan adalah benda yang Allah redha sampai mengundang kita masuk ke dalam syurganya Allah. Macam mana kita tahu Quran mengatakan yang ini haram tapi kita halalkan, yang ini halal tapi kita haramkan? Ini jalan ke syurga tapi kita tetap memilih jalan ke neraka. Jadi kat mana silapnya? Jangan salahkan qari yang membaca, jangan salahkan asatizah, guru-guru kita yang menyampaikan ilmu, tetapi kita hanya belajar, tetapi kita tidak bawa ilmu itu dalam seluruh kehidupan kita. Maksud kita hanya belajar agama, tapi kita tidak hidup secara agama. Ramai orang belajar agama tapi dia tak menggunakan agama itu sebagai cara hidupnya. Sedangkan udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, secara bertahap-tahap, ayat demi ayat, dalam tempoh 23 tahun. Semua sirah ni kita tahu, tapi kadang-kadang kita tak datang rasa, tak mengundang rasa. Allah boleh je bagi kepada Nabi SAW daripada ummi, tak pandai membaca, akhirnya boleh dapat selama tempoh 23 tahun Quran 30 juzuk melalui kemuliaan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi boleh tak Allah bagi kepada Muhammad SAW segedebuk 30 juzuk itu? Kan sebab Allah boleh buat kun fayakun, apa yang Allah nak. Tapi apa mesej yang kita dapat kat sini? Kenapa Allah tak bagi segedebuk begitu? Sebab bila Allah bagi mengikut asbabun nuzul, mengikut keperluan peristiwa-peristiwa yang berlaku, maka benda tu fresh dan mudah untuk diingat, mudah untuk dihafaz bila sedikit demi sedikit. Dan mereka dapat ilmu daripada Nabi SAW, wahyu yang Nabi sampaikan, bukan saja mereka amal, sebelumnya mereka hafaz. Dah ikut bacaan bertalaqi dengan Rasulullah, kemudian mereka hafaz. Bila mereka hafaz, mereka tanya,
Apa keperluan ayat ni yang kita dah amal, yang kita belum amal? Masya Allah, tabarakallah. Jauh dengan kita yang dalam program-program tadarus Al-Quran marah kalau ditegur bacaan kita salah. Pelik ni. Tak nama tadarus kalau tak ada proses darasa. Apa darasa? Belajar. Jadi nak join program tadarus kena lapangkan dada. Kalau ditegur, kenapa shotnya macam baca sin tu nipis sangat? Cakap dia lah terus terang, lupa pakai gigi palsu. Kena cakap dia sahabat-sahabat. Sebab orang yang tegak tu dia tak tahu masalah kita. Kan, saya teringat saya mengajar satu apartmen mana dekat Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang dekat AU3 dekat roundabout tu lah, selalu duk sebut apartmen apa ya situ. Dulu-dululah masa zaman saya tak berapa nak sibuk lagi, saya memang buka Darul Fawaz di situ, pusat pengajian Quran. So ada 2-3 orang guru yang kami tugaskan mengajar di situ, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada seorang budak ni bertahun-tahun masih lagi Iqra' 1. Jadi bila kita buat pemantauan, ustaz, kenapa budak ni masih lagi Iqra' 1 ni? Dia tak kenal huruf ke? Dia tak boleh sebut, ustazah, tak boleh sebut, makhraj dia lari. Jadi kalau dia kenal huruf, ustaz kena pindahkan dah. Kan, sebab dah bertahun-tahun sangat ni, mesti dia ada something wrong. Ya, ustaz dah pernah buat, ustaz potong flashcard, ustaz campak dekat atas lantai, ustaz ambil, mes ini huruf ta bagi kat ustaz. Semua betul ustazah, saya dah buat dah. Huruf ta betul, huruf alif pun ambil betul dah, ni huruf ain betul dah. Maknanya dia kenal huruf. Tapi duk ajar, makhraj dia tak betul. Sekali Masya Allah, tabarakallah, saya jumpa apa masalah, jumpa mak dia, rupa-rupanya ni anak tekak dia tak ada tau, sahabat muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Memang dia ada kecacatan, suruh dia nganga tu tak ada anak tekak tu, kosong je. Allahu Akbar. Jadi dia memang tak boleh sebut dengan betul. Ustaz tahu tak masalah budak ni? Kalau macam ni sampai kiamat dia tak nak Iqra' 2, ustaz. Maknanya ada orang yang memang diajar kita nak bagi betul, nak asah lidah ni tak boleh betul. Begitu jugalah sampai usia dah tua. Jadi ibu-ibu yang join program tadarus Quran, kan jangan garang sangatlah dalam nak menegur tu. Sebab mungkin sebab gigi palsunya dah tak pakai, kan giginya dah jarang, dah tak macam dulu dah. Sebab bila menegur ini penuh dengan hikmah. Apa tujuan kita tegur? Nak memperbaiki. Paling kurang daripada silapnya dari 9, dah lama seminggu jadi 3 je silap. Itu pun dah okey dah. Kita nak bagi perfect sungguh memang mustahil. Yang ditegur pula dah tahu nak datang surau masjid tu untuk belajar, tolonglah lapangkan dada. Kalau tak salah takkan dia nak tegur. Sebab itu yang kita kata ada lahnul jali, lahnul khafi. Mana kesalahan yang nyata, mana kesalahan yang tersembunyi. Kalau setakat dengung dia tak berapa nak cukup sedap dengar tu, tak apalah, dah memang dia tak boleh. Tapi kalau ta jadi ya, baris atas jadi bawah, baris bawah jadi depan, wajib tegur. Sebab boleh mengubah maksud ayat. Daripada pahala menjadi dosa. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kaedah-kaedah ni kita kena ada. Supaya orang seronok daripada mula daftar tadarus Quran 20 orang, nanti dapat hadiah khatam Quran pun 20 orang. Tak nak 20 orang daftar, khatam Quran syok sendiri, dapat 2 orang dia dapat hadiah. Sebab apa? Sebab duk merajuk hati dengan yang tegur tu tidak ada hikmah. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kecuali kita mengajar anak-anak yang kita takutkan dengan rotan, bukan nak pukul betul kat tubuh dia pun. Siapa kita untuk mencederakan tubuh jasad anak-anak tu? Tapi nak gertak dia saja bawa rotan ni. Jadi dengan mak-mak jangan bawa rotan menyampah kawan tu. Okay? Jadi maknanya tu ada kaedah dengan anak-anak kecil, dengan remaja, dengan orang tua. Subhanallah. So galakkan. Okay? Kita kena bawa anak-anak kita ke rumah-rumah Allah. Ni yang kita dengar suara jerit-jerit ni suara siapa? Kanak-kanak kan? Kalau mak anak saya panggil Tuan Jai suruh halau mak dia tu keluar. Sebab apa? Sebab mak anak, bapa anak, atuk anak, kan sahabat-sahabat. Tapi kalau anak-anak memang itu dunia dia. Jadi kita panggil sekejap, peluk dia, duduk dekat kita. Ini bukan playground, ini surau. Okay, kita tegur sekejap. Jangan biarkan. Maksudnya sebab ini adalah anak-anak kita yang memang zaman dia. Jadi kitalah yang kena, ya Allah sabar, dia bawa anak dia pergi solat tarawih pula, dia panjat pula kepala lelaki aku imam tu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan cucunya Hasan dan Husin berada di atas pundaknya ketika rokok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang anak kecil dengan suara berteriak nangis, mesti nakkan ibunya, nak dekat dengan ayahnya, memendekkan bacaan surahnya. Mesti dekat belakang ni ada ibu-ibu yang dah tak larat berdiri lama. Masya Allah, penuh hikmah. Inilah dia akhlak, hasil daripada ilmu, dan ilmu yang paling utama kita dapat daripada Al-Quran.
Subhanallah. Kitab ini memberi jelas lagi, bukan orang dewasa sahaja, tetapi Al-Quran akan dapat juga fadilat ataupun manfaat. Siapa yang paling dekat dengannya adalah mesra remaja. Kita hari ini susahnya ustazah nak bawa budak-budak remaja baca Al-Quran. Kerana silap kita tidak bawa cerita-cerita pemuda-pemuda, remaja-remaja dalam Al-Quran kepada mereka. Mereka diperkenalkan dengan hero-hero yang duduk depan TV, kaca TV, dekat handphone masing-masing. Tak diperkenalkan mereka tentang cerita yang penuh semangat. Semangat macam mana ni sahabat-sahabat? Dinamik yang penuh hebat. Cuba kita lihat dalam Al-Quran. Bukankah banyak kisah tentang pemuda? Ni yang kita nak tarik jiwa mereka. Antara kisah yang terkenal tentang kisah Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi. Ashabul Ukhdud, pemuda-pemuda seperti Nabi Ismail, Nabi Yusuf dan kisah-kisah lain yang menjadikan jiwa remaja kita ni nak tiru seperti mereka. Sebab tu penting untuk kita bawa kisah-kisah seperti ini. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, mungkin dek jahilnya kita tak faham, tak mampu nak jelaskan kepada mereka. Jadi bawa mereka, sharekan dengan mereka kuliah-kuliah, link-link pengajian. Okey, bagi sikit homework. Ni cuti semester dah kan dekat universiti. Cuti 2 minggu ni ubi pula dah kan. Ibu nak bagi satu link kuliah tentang kisah Ashabul Kahfi. So Ashabul Kahfi ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bagi dekat anak sulung kita tu. Alung nanti nak buka puasa 5 minit sebelum kita duduk kat situ, cuba Alung cerita ke adik-adik apa pengajaran daripada Ashabul Kahfi. Mama pun nak dengar sangat. Okay, sebab tadi mama dengar tu sambil-sambil lipat kain kan, adik duk bising dekat dalam rumah tu. Jadi kamu buat nota sikit, kita masuk dalam family group kita. Bagi kerja sikit sahabat-sahabat, sebab mereka cuti, memang ada assignment sebagainya. Kuliah kan tak pergi, kita main peranan. Jadi macam mana kita nak bagi tugasan macam tu kalau kita sendiri pun tak mengambil tahu? Apa kisah-kisah? Google je kisah pemuda dalam Al-Quran. Oh, duduk dalam surah ni. Okay? Cuba anak ibu minta 3 ayat je. Apa pengajaran yang ada dalam 3 ayat ni? Masya Allah, sebab anak ibu buat macam ni, buka puasa nanti kamu pilih menu. Kan nak suruh ibu masak apa sebenarnya. Barulah sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka merasa diraikan. Baru mereka tahu, oh dalam Quran rupanya ada cerita-cerita tentang pemuda. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita ambil tahu cerita seperti ini, kita akan menjadi seperti orang remaja yang diraikan oleh Al-Quran. Tapi mereka tak tahu. Tak tahu ada cerita-cerita tentang pemuda. Ini juga sahabat-sahabat dirahmati Allah tentang ketabahan Nabi Yusuf alaihissalam. Kan kalau kita kata, ustazah saya hidup atas dunia ni macam tak ada makna. Adik-beradik saya sendiri yang dengki dekat saya. Saya baru tukar kereta baru je ustazah kan. Itu pun sebab bos saya hadiah separuh lagi duit saya. Orang tak tahu ustazah. Contoh, adik-beradik saya sendiri yang dengki. Kan sampai macam tu dia buat dekat saya. Kamu tak pernah baca kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran yang begitu dahsyat. Apa yang adik-beradik kamu buat dengan kereta baru kamu tu? Dia panggil anak dia nakal tu, calakan kereta baru saya ustazah, sakit hati saya. Setakat tu je kot. Adik-beradik Nabi Yusuf, dia pi tangkap, dicampak dalam telaga buta, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Agak-agaknya ada tak adik-beradik kita tergamak sampai macam tu? Tak kot ustazah, sebab telaga buta pun dah tak ada dah sekarang ni kan. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita kata adik-beradik kita jahat, para rasul pernah melalui kehidupan yang begitu. Oleh adik-beradiknya sendiri Nabi Yusuf, oleh isterinya sendiri, oleh anaknya sendiri Nabi Nuh. Jadi kalau kita kata kenapa anak saya degil sangat ustazah, tak nak dengar cakap saya, kan kita ni pendosa. Rasul yang tak ada dosa pun diuji begitu oleh Allah. Nabi yang mengajarkan ke sana ke sini, ke hulu ke hilir berdakwah, isterinya sendiri pun tak nak ikut cakap dia. Maknanya kita apa sangat kalau kita mendengar ilmu hari-hari, balik ke rumah pasangan kita buat dek je masa kita bagi tahu kat dia. Anak-anak kita dikejutkan tak mau mendengar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu biasa. Tapi apa bezanya kita dengan para rasul? Mereka tak pernah putus asa dalam perjuangan dakwah mereka. So kita tak ditugaskan berdakwah di luar rumah, hanya di dalam rumah dengan orang-orang yang berhampiran. Jadikan kisah-kisah dalam Al-Quran ini sebagai satu semangat, sebagai satu dinamik yang menjadikan kita manusia sentiasa hebat dari dunia sampai akhirat.
Ini dekatkan remaja kita dengan Al-Quran, sebab di dalam Al-Quran tidak pernah menafikan kisah-kisah mereka. Kisah-kisah pembantu utama para rasul, sepertinya Nabi Musa dibantu oleh Nabi Harun alaihissalam, Nabi Isa dibantu oleh golongan Hawariyun, Nabi Muhammad dibantu oleh Sayyidina Ali, oleh Umar, oleh Az-Zubair, oleh Usamah, oleh ratusan pemuda-pemuda lagi. Salah sekali sahabat-sahabat jika dikatakan Al-Quran adalah kitab orang tua. Kan orang kata Quran ni dibaca oleh orang tua-tua sajalah ustazah. Tak. Sebab tu hari ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita wujudkan suasana. Kalau dekat surau masjid ada suasana tadarus Al-Quran oleh orang dewasa, galakkan anak-anak remaja. Bisik kat orang tua-tua ni. Bisik nanti khatam Quran jangan duk minta sampul. Kita bagi sampul dekat budak remaja. Hang nak sampul isi sendiri dekat dalam dompet tu banyak duit, masuk dalam sampul, bagi kat imam masjid, nanti bagi dalam majlis, bagi kat aku je tau. Kan ala-ala macam dapat hadiah lah tu. Tapi bajet masjid, bajet surau bagi dekat anak remaja. Masya Allah, saya pernah sembang dengan masjid apa yang viral solat subuh dekat Jengka, dekat negeri Pahang lah, Temerloh Jaya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pengerusi beliau kan sembang dengan ustazah. Pada satu hari ustazah sampaikan bantuan banjir ketika itu. Saya kata, oh ni timbalan pengerusi silap, yang masjid viral tu. Yelah tu ustazah, ni dah halang-halang jumpa. Saya nak tanya, apa rahsia yang daripada 2 saf boleh jadi 10 saf setiap waktu subuh macam solat Jumaat? Dia kata setiap hari dia akan bertanya, ada tak golongan remaja kat sini? Dia raih remaja. Depa pun angkat tangan. Kan, kamu ada berapa orang kawan? Kamu ada berapa orang kawan? Kamu ada berapa orang kawan? Orang kaya-kaya ni pula pakat, sahabat-sahabat kita bukan rasuahkan mereka. Mula-mula je, kalau besok engkau boleh bawa 5 orang kawan, pakcik bagi seorang RM5. Contoh, subhanallah, akhirnya mereka seronok buat pula program-program. Wifi dekat masjid ada, clear, elok, cantik. Tak apa mula-mula duduk masjid main handphone pun. Kita gantikan mereka duduk lepak main handphone tu, buat program yang sesuai dengan jiwa mereka. Akhirnya solat subuh mereka melempah dengan anak-anak muda pun. Bila 2 saf, besok naik 3 saf, naik 4 saf. Sebelum start, pengerusi akan tahniah kepada seluruh ahli karya kerana ayah-ayah berjaya mengejutkan anak remaja di dalam rumah. Saya bangga dan bersyukur melihat anak-anak remaja memenuhi saf-saf solat subuh kita. Jadi bila ada puji-pujian begitu, mereka cerita kepada anak-anak remaja yang lain. Mereka cerita pada kawan-kawan, kau pergi masjid mana sembahyang Jumaat? Masjid tu, pakcik tu garang gila kau, sampai mati aku takkan pergi masjid tu lagi dah. Budak-budak remaja punya cakap kan. Tapi dekat tempat aku ni, dia siap panggil aku duduk saf depan. Aku tak sangka, rasa macam Pak Imam dah duduk saf depan ni, dia kata. Sebab apa? Itu bahasa budak-budak muda. Jadi kita raikan mereka. Jadi okey, Ustazah Zai pun rasa insaf. Wah, aku tak buat kat tempat aku macam ni. So jangan mimpilah nak dapat 10 saf pagi subuh. Nampak tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Yang baik kita tiru. Kadang kita pergi tempat lain, kita nampak apa masjid ni tandas, dia kotor sangat. Kita tak bawa dekat tempat kita. Mampu kita tegur, tak mampu sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa cara yang kita boleh buat? Ada tak orang-orang kampung kat sini yang tak ada kerja? Ada. Kenapa Tuan Haji? Tolong besok hari Ahad panggil 2 orang. Ni saya bagi seorang 100, tolong bersihkan tandas masjid ni. Bulan depan saya datang lagi, saya cuba tengok ada perubahan ke tidak, apa-apa yang perlu. Ada orang nampak terus bertindak, tapi ada orang nampak hanya bercakap. Faham ya sahabat-sahabat? Saya queue dekat Mina kan, kalau orang duk buat haji. Dekat Mina tahun 2008 Allah rezekikan saya buat haji, Masya Allah. Kenapa yang penuh sangat orang queue sampai panjang ni? Tandas banyak, tapi banyak tak boleh guna. Kenapa, sumbat ke? Tak boleh pakai ke? Tak. Ada kemelepeh kat situ, tak bersihkan. Sahabat, mudah je. Kita tutup hidung, letakkan plastik dekat tangan, buang benda-benda yang kotor tu, flush je. Saya kata okey dah, boleh guna dah. Pendek barisan makin cantik. Maksudnya jangan cakap je. Kan tutup hidung cakap. Kalau tanda sumbat kita tak boleh nak buat. Kena panggil lah orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Rupanya hanya nak flush tandas je. Hanya nak tutup mata sekejap pakai plastik, pergi buang sampah-sampah tu. Kita pun tak tahu jemaah haji kita, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kan bukan tak ada tong sampah, tapi dia buang benda-benda yang tak sepatutnya dekat situ. Jadi bila kita buat macam tu, tak payah bercakap, orang duk tengok dia ni memang tugas cleaner kat sini ke apa kan. Sekejap pendek je barisan tu, sebab banyak dah tandas boleh digunakan. Macam itulah sahabat-sahabat, kalau orang melihat dengan mata terus bertindak.
Jangan melihat dengan mata tapi banyak mengata. Akhirnya pahala tak dapat, yang berganda-ganda adalah dosa. Ini tarbiyah daripada Al-Quran. Baik, kita sambung lagi. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Isunya kenapa dengan Al-Quran ni kita menjauh? Kenapa kita menjauh? Kerana sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai ada orang-orang muda sahaja yang tidak pandai membaca Al-Quran. Kenapa ada orang muda tak pandai baca Al-Quran? Tak pelik, sebab ada orang tua yang tak pandai juga baca Al-Quran. Orang tua, orang muda hari ni nak belajar, kalau segan secara berdepan, tolong cari pengajian-pengajian ilmu dalam talian. Bersepah-sepah, terlalu banyak. Masya Allah, tinggal kita nak cari tak cari. 2 tahun dalam COVID ada ramai anak-anak murid saya yang menunjukkan peningkatan bacaan luar biasa hebat. Dulu masa ustazah tak sibuk kan, kita bertalaki, ustazah semak bacaan akad satu-satu. Tapi dah lama dah tak dapat macam tu. PKP ustazah, saya belajar dengan ustaz ni, belajar. Bila akad jumpa? Kan tak boleh rentah negeri, ustaz tu duduk jauh. Dalam online ustazah. Dulu-dulu pandai Facebook je, lepas tu dah pandai Zoom, dah pandai Google Meet. Macam-macam terror belaka dah, ustazah pun tak pandai. Maknanya apa? Dia nak belajar, dia usahakan, dia cari. Subhanallah sahabat-sahabat. Tu dia dapat tu. Tapi yang duduk diam saja beralasan, nak panggil guru ngajar Quran pun cas 1 jam apa RM200 ustazah. Nanti kau jawablah depan Allah kalau aku tak pandai Quran. Dah kau tak pandai, kau pula salahkan orang. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Katanya Nabi SAW, yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Saya sampai berfikir, kenapa Nabi sebut yang belajar Al-Quran dulu, baru Nabi sebut dan yang mengajarkannya. Makna orang yang belajar Al-Quran, mesti beremang bulu roma nak cakap ni. Orang yang belajar Al-Quran tu sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Faham tak sahabat-sahabat? Sebab saya selalu kata macam ni dengan rakan-rakan asatizah, sahabat-sahabat pendakwah. Kita ni disebut yang mengajarkan. Maksud kita datang, wa na'udzubillah min zalik, kalau tak betulkan niat. Ustazah dari pukul 4 pagi tadi cakap dengan sahabat Jah, ustazah cakap dengan Jah ni tak larat dah, nak tidur pandailah bagi alasan dekat pengerusi masjid ke apa. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab datang dah tak berapa nak ikhlas dah. Ataupun kita bisik, Jah nanti dia bagi hamper besar ke hamper kecil. Contoh kan sahabat-sahabat, dah hintai dah ustazah 1 hamper pun tak ada. Contoh kan, kau cakap dia batal lah terus program. Niat ni kadang-kadang boleh tergelincir sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi orang yang nak belajar, subhanallah, dia tak datang kalau hatinya tak mahu belajar. Ini orang dewasa, percayalah. Dia tak sama macam budak-budak yang kita heret, tak mengaji nanti burutan. Itu belum dengan hati sangat. Tapi orang tua yang nak belajar Quran memang datang dengan hati. Sebab itulah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kamu ni sangat mulia, sangat baik di sisi Allah sebab kamu belajar Al-Quran. Jadi jangan pernah berhenti ya ibu-ibu dirahmati Allah. Jangan pernah berhenti. Kita dah kehilangan 2 permata Al-Quran. Setelah Ustaz ni Azizan, subhanallah, seminggu lepasnya menyusul ayahandanya. Itulah hakim Al-Quran, itulah juara tilawah Al-Quran. Musabaqah bacaannya begitu hebat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ramai anak-anak murid Al-Quran dalam bidang Al-Quran yang menangisi pemergian mereka. Kita duk syurgalah tempat mereka. Ya Allah, ustazah banyaknya jasa mereka. Kita tahu kita kehilangan permata Al-Quran, tapi kita tak berusaha untuk melahirkan permata-permata Al-Quran. Kita ni mungkin terlambat dah ustazah, lidah kerehkong dah, tak boleh ganti dah, arwah dah. Contoh sahabat-sahabat. Tapi apa sokongan kita kepada madrasah-madrasah yang nak melahirkan generasi Al-Quran? Sebab itu setiap infak kita, ya Allah, aku ni dari dulu hafal Al-Mulk yang 30 ayat tu pun tak hafizah lagi. Kan sokmo-sokmo. Jadi macam mana budak-budak ni duduk setahun boleh dapat 10 juzuk? Kita pindahkan kemampuan kita. Subhanallah ustaz, apa lagi yang tak cukup untuk anak-anak ni? Ni nak masuk Ramadan, Quran baru ada tak ustaz? Ni mereka selesa tak duduk atas kapet yang dah nipis macam ni ustaz? Aircon ada tak dekat madrasah ustaz? Kita tanyakan. Sekurang-kurangnya mereka mudah menghafal kerana keselesaan yang mereka dapat. Asbab siapa? Orang yang mencintai Al-Quran seperti kita, walaupun kita belum hafaz Al-Quran. Faham ya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Sebab tu jangan kecam anak kita dihantar ke madrasah tahfiz, tapi lepas 5 tahun tak hafiz-hafiz lagi.
Kenapa anak orang lain 3 tahun dah dapat dah hafal Quran? Kenapa anak ibu tak dapat? Ibunya kemain lagi. Awak tu dah 30 tahun cuba hafal tak dapat-dapat. Jadi anak yang 3 tahun dihantar tak dapat-dapat itu biasa. Syukuri dulu yang dia duduk dalam halaqah Quran. Dia tak hafaz tapi lahjah Arabiahnya subhanallah. Bila jadi imam kepada kita, subhanallah, sedap lagi anak jadi imam daripada paknya jadi imam. Sebab paknya tak masuk madrasah tahfiz. Anaknya walaupun tak hafiz tapi dia duduk dalam halaqah orang-orang yang lahjah Arabiahnya muncul hebat, sedap bacaan. Faham ya? Dalam keluarga dulu kalau nak buat majlis Yasin tahlil, kita jemput ustaz luar. Sekarang anak kita yang umur 15 tahun dah boleh mengimami, dah boleh lead Yasin dan tahlil untuk arwah atuk neneknya. Tak berbangga lagi ke ibu-ibu ayah-ayah? Syukur, pasti kita terhindar daripada kufur. Kalau kita bandingkan anak orang lain dihantar madrasah tahfiz, dinobatkan sebagai hafizul Quran 30 juzuk, memang kita stres. Kita belanja sama juga macam orang lain. Pasal apa anak orang lain boleh, anak kita tak boleh? Tolong perhalusi lagi. Mungkin yang boleh tu seinci sikit pun tak ada sumber haram yang masuk ketika membayar yuran pengajian anak-anak dalam Al-Quran. Faham ya maksud? Tak pernah menyuapkan benda yang haram kepada anak-anaknya, tak tumbuh daging yang haram, maka dia nak menghafaz Al-Quran dengan mudah. Kita insafi kesilapan kita dulu dengan solat taubat. Mungkin aku bayar yuran, ya Allah, ada benda-benda yang syubhah ni. Mungkin ketika dia kecil dulu aku suapkan, aku susukan dia, tetapi aku sendiri bermaksiat kepada Allah. Ini yang patut dosa kita dulu. Jangan kita stres dengan anak-anak kita yang tak mau beramal dengan agama Allah ni, sahabat-sahabat. Sebab tu ketika kita dirundung apa jua permasalahan, pasangan, anak-anak dan sebagainya, balik kepada Al-Quran. Balik kepada Allah yang menciptakan. Balik kepada Allah yang menghadiahkan pasangan yang begitu, anak-anak yang begitu kepada kita. Siapa yang hadiahkan kepada kita? Allah. Jadi Masya Allah, dengan semua tarbiyah ini baru kita menyebut dengan lisan dan hati, Ya Rabb. Kalau tak ada ujian ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita masih jadi manusia yang terkinja-kinja, berpoya-poya, terlupa untuk balik kepada Tuhan kita sendiri. Allahu Akbar. Maka dalam Quran, sahabat-sahabat dirahmati Allah, merupakan penawar gundah yang begitu indah. Masya Allah, penawar gundah. Dia menjadi satu terapi. Bila kita pegang je Al-Quran, terkenang satu doa, Allahumma rahamna bil Quran. Apa yang kita minta? Wahai Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. So lisan kita membaca ayat demi ayat, kita tak faham apa yang kita baca, tolong hati kita bersangka baik dengan Allah. Aku tengah mengaji ni, ya Allah, semoga jadi pahala kepada arwah ibu dan ayah aku, ya Allah. Aku tengah mengaji ni, ya Allah, hantar anak-anak pergi madrasah baru ni, tak tahu dia makan apa, bangkit sahur ke tidak dia tadi. Ada ke ibu-ibu hantar anak pergi madrasah? Dah 7 hari berbuka puasa, berkuahkan air mata. Ada? Tak ada. Hebat orang sini. Ramainya yang mengadu kat ustazah, tak makan apa anak saya ustazah. Padahal sahabat-sahabat, makan dia kat asrama tu lagi sedap. Lagi sedap, subhanallah kan. Jadi kita ni kalau tak tenang nak hantar anak ke asrama, tapi kita tak tenang, kita tak serahkan kepada Allah. Sebab selama ni kita perasan kita jaga anak kita, padahal Al-Hafiz Al-Muhaimin As-Salam itulah yang menjaga anak kita. Depan mata kita pun Allah jaga dia, belakang kita pun Allah jaga dia. Penjagaan kita tak sempurna mana ibu ayah sekalian, tapi penjagaan Allah sangat luar biasa. So yakinlah kepada Allah. Bila datang gundah galau, kalau kena buli nanti macam mana? Buang kalau-kalau tu. Tak boleh kontak anak, tanya ustaz, anak saya okey ke? Percayalah, beri amanah kepada ustaz. Sahabat-sahabat, ini kita letak kat situ, tapi kita tak percaya dengan orang yang memegang amanah. Kalau hati kita baik, kita nak bernatijahkan yang baik, Allah pasti jumpakan kita dengan yang baik-baik. Alah ustazah, ustaz sekarang pun tak boleh percaya ustazah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak percaya siapa lagi? Serahkan kepada Allah yang maha baik. InsyaAllah bila datang resah, kita kembalikan kepada Allah, anak di sana akan hilang gundah. Subhanallah. Tapi kalau ibu ayah ni dalam berdoa pun masih ada sangka-sangka jahat, buruk dengan Allah, tak yakin dengan penjagaan Allah, anak di sana pun tak mudah untuk meneruskan pengajiannya. Faham ya sahabat-sahabat? Jadi Ustazah Zai bercakap berdasarkan pengalaman. Walaupun bukan anak sendiri,
Kenapa ya yang kat sana pun tak tenang? Sebab kat sini ibu ayahnya tak tenang. Bila kita pergi ziarah dia, dia jatuh air mata, menangis-nangis, hadiahkan dakapan, belai emosi dia. Mak dulu duduk asrama pun macam tu. Ustazah nasihat anak-anak buah macam tu lah. Umi dulu duduk asrama 4 bulan, masuk tandas. Ni ni minta maaf sebut. Tapi depan tandas ni muka nenek engkau. Bayangkan? Kan? Buka buku tiap helai ni ada muka nenek engkau. Bayangkan? Mak ni teruk je Umi punya rindu dekat mak Umi. Memang macam tu lah. Tapi Alhamdulillah kan, bila balik, sebab kita tak nak mak ayah kita susah hati. Anak yang baik takkan bagi mak ayah susah hati. Bila mak tanya, best tak duduk asrama? Best, geram je dia punya best tu. Sebenarnya memang tak best. Tapi sebab kita nak bagi mak ayah kita rasa best, hantar kita pergi asrama. Kan? Kalau kamu jadi anak yang macam tu, kejayaan pasti datang pada kamu. Kan, kamu sanggup berkorban bagi mak ayah kita, tak risau dengan kita, insya-Allah. Percayalah, rasa tu sekejap je. Nanti bila dah tingkatan 2, cikgu dah pilih jadi pengawas, dah boleh jadi senior kepada adik-adik, wah kamu lupa dah mak ayah. Balik sebulan sekali pun boleh tak kita nak buat program, tak payah balik rumah. Macam tu rasa. Jadi sabar sikit je. Dia dah bulan 3 dah. Bulan 4 dah cuti sekolah. 5, 6, 7 berapa lama sangat nak duduk asrama. Pujuk-pujuk, raikan dia punya rindu tu, raikan. Jangan kata heleh kau ni rindu. Kawan tu sebenarnya kita datang, kita peluk nak mengadu dengan kita. Kita pula nafikan perasaan dia. Ini silap. Okay? Jadi sahabat-sahabat, rindu tu biasa, anugerah daripada Allah. Tapi jangan tersilap dalam menyampaikan kepada mereka. Subhanallah. Jadi gunakan Al-Quran. Bila baca Quran, tenangkan hati anak aku di asrama ya Allah. Mudahkan untuk dia belajar ya Allah. Lidah duk ngaji Quran ni, tak faham maksud satu persatu, tapi sepanjang membaca Quran tu 3 muka surat, penuh dah dengan kantung doa kita, berisi dengan doa munajat kita kepada Allah. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi pertama, penawar gundahnya, tempat orang membaca Al-Quran. Engkau baca Al-Quran atau engkau mendengar baik-baik orang yang membaca Al-Quran. Sebab ini pesanan Ibnu Mas'ud, dia berkata, bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Tempat pertama, tempat orang membaca Al-Quran. Engkau baca Al-Quran atau engkau mendengar baik-baik orang yang membacanya. Jadi yang join tadarus, maknanya dia boleh mengaji. Yang tak boleh mengaji, jangan tidur terus. Okay, sahabat-sahabat, datang juga ke tempat-tempat tadarus. Bagi tahu, bisik dengan ketua muslimat, acik nak dengar je, acik bukan nak baca. Jangan cakap tak pandai baca. Acik sekarang kencing manis dah teruk, mata memang tak nampak. Daripada acik tengok filem Korea dekat rumah, baik acik dengar orang ngaji kat surau. Okay? Jadi yang ketua muslimatnya pula, kalau nak dengar je baik tak payah datang. Jangan dia garang berbenau macam tu. Okay? Jadi biar dia duduk, dia dengar. Makcik-makcik ni dia dengar pun kadang-kadang tersengguk-sengguk. Lah, kata nak dengar, tidur pula orang tua ni. Biar dia tidur dalam halaqah Al-Quran. Jangan dia tidur di tempat yang tak ada ketenangan. Raikan je siapa je sahabat-sahabat, raikan. Kita ni kadang-kadang orang baru nak berjinak-jinak. Kau tahu kena siapa tu? Baru pindah ke? Tudung singkat sangat tu, tak reti ke apa tu? Kawan tu nak datang takut. Siapa? Fafau, Farah Fauzana kan? Mula saya dengar dia bercakap, dia kata apa? Saya mula-mula nak hijrah dulu, saya pergi cari majlis-majlis ilmu ni, pergi masjid. Tapi saya pastikan 10 minit dah start baru saya datang. Duduk belakang-belakang. Bila nampak dah ustaz tu macam nak landing, sebelum dia wabillahi taufik wal hidayah, dia keluar. Rupanya pasal apa? Sebab dia tenggek selendang je atas kepala dia. Rambut menjurai lagi kat depan. Kalau dia datang awal, makcik-makcik ni bulat je mata tengok. Macamlah dia orang tu syurga sangat. Sedap dia cakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya mereka ni baru nak hijrah, baru nak berjinak-jinak. Raikanlah. Raikan, jangan orang datang tunduk letak selendang atas kepala kita, atas bawah, tak reti ke apa, sehelai rambut boleh bawa ke neraka. Kau tak kenal dia dulu sebelum dia tenggek macam tu lebih dahsyat lagi pakaiannya tu. Syukurlah dia nak pakai macam tu. Faham ya sahabat-sahabat? Sebab kita ni kadang-kadang perasan kita ni lah ahli syurga. Wa na'udzubillah min zalim. Takut cakap. Jadi tolong raikan orang-orang yang macam ni. Sebab bila mereka dah merasa lazatnya, saya dulu bila jemput ustaz-ustaz interview, dia kata saya tak tahu istiqamah tu apa. Apa benda dia cakap istiqamah, tak faham. Rupanya sekarang baru saya dapat rasa, nak hijrah tu mudah, nak istiqamah tu sangat susah. Faham ya? Sebab dari tak pakai tudung, saya boleh pakai tudung.
Dulu tak berapa jaga solat, insya-Allah sekarang dah jaga solat. Tapi nak istiqamah susahnya. Dia dah rasa baru dia boleh bercakap. Faham ya? Jadi semua kita sama. Yang kita buru adalah taqwa. Yang kita buru adalah mardatillah, redanya Allah. Kedua, sahabat-sahabat, majlis pengajian yang mengingatkan hatimu kepada Allah. Seperti majlis-majlis ilmu seperti inilah. Kan di dalamnya disebutkan tentang cinta Allah, cinta Rasul, dosa, pahala, ditempelak juga ustaz-ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tu apa hal dekat masjid asyik cerita pasal syurga, neraka, dosa, pahala. Habis tu takkan nak cerita macam mana roti canai nak jadi lembut. Tu bukan kerja ustaz-ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan ada pak cik tebar roti canai, salah tu ustazah tu. Hal roti canai pun kau nak buat, bukan pakar bagi aku lah ceramah roti canai. Maknanya ustaz-ustazah bercakap pasal dosa, pahala, syurga, neraka kerana itu bidang yang dia pelajari. Dia bercakap belum tentu lagi dia syurga, sahabat-sahabat. Tapi kita duduk dalam majlis seperti ini, kalau tadi hampir tergelincir ke neraka, tapi disebabkan berulang kali menyebut syurga, maka tertariklah roh itu akan cinta kepada jalan-jalan syurga. Ini yang kita nak, duduk dalam halaqah yang tepat, duduk dalam circle yang baik. Sahabat-sahabat, dah 8 hari ada orang khatam Al-Quran 30 juzuk. Kita tak start lagi, tak rasa bersalah ke? Tak rasa berdosa ke? Tak rasa malu ke dengan Allah? Sedangkan kadang-kadang yang khatam Quran tu matanya dah kabur dah. Yang datang ke masjid tu bertongkat tu sahabat-sahabat. Yang baru balik umrah dengan saya, baru ni 2 kakinya tak berfungsi. Sepenuhnya duduk di atas wheelchair. Tapi Allah muliakan dia boleh sampai ke Baitullahil Haram, boleh sampai ke Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Siapa yang berkehendak Allah. Terakhir, carikan waktu yang sunyi seperti ketika dini hari dan engkau dirikan solat, memohon kepada Allah akan ketenangan jiwa. Jadi maksud Ramadan inilah pemulanya. Sebab itu saya kata sangat rugi orang yang bangun sahur tetapi tidak ada walau 2 rakaat dalam hidup dia di setiap malam. Faham ya? Ni bukan cerita tarawih, bukan cerita fardu maghrib, isyak tu bukan. Tolonglah sahabat-sahabat, khususnya orang lelaki, isteri tengah masak-masak, tengah panaskan lauk, kata halah lambat lagi ni, kalau pukul sekian ni tak siap lagi ni. Ambil wuduk, solat tahajud 2 rakaat. InsyaAllah kita makan apa pun, menu sedap tak sedap, bukan itu yang kuatkan puasa kita setiap hari. Yang kuatkan kita berpuasa pada hari ini adalah niat kita malam tadi. Bila kita berniat, innamal a'malu binniyat, dikira sebagai ibadah. Allah tahu abdun, seorang hamba ni sedang beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan demi kekuatan kepada dia. Sebab tu orang sakit niat je, mak nak cuba juga puasa. Mak tak nak mudarat diri. Kalau pukul 2 petang esok mak menggigil, mak akan ambil ubat, mak akan minum air gula. Kau jangan risau. Tapi janganlah suruh mak tak puasa langsung. Mak nak cuba juga. Rupanya mak larat sampai berbuka puasa azan maghrib. Kerana apa? Kerana niat. Cuba kita fikir anak-anak kecil yang kita latih puasa ya sayang. Kalau dapat puasa 30 hari, nanti balik kampung mesti atuk bagi RM30. Banyak tu. Subhanallah, tak apa budak kecil. Kalau cakap kat bapaknya apa heran RM30, bapak tak heran. Budak kecil. Tapi boleh kuat sahabat-sahabat. Sedangkan budak kecil, mak sebenarnya sejujurnya tak sampai hati kan ibu-ibu. Darjah 1, darjah 2 suruh puasa tak sampai hati. Balik sekolah bawa beg dah tak larat kan. Kita dokong masuk dalam rumah. Nak puasa lagi? Nak. Sebab nanti tak dapat RM30. Alamak salah aku ngajar ni. Dia nak puasa lagi. Rupanya kita mengajar dia niat. Allah pasti bagi kuat. Kalau kita tak niat, Allah tak bagi kuat. Jadi ibu-ibu jangan kejut anak-anak bangun sahur. Kalau tak sahur nanti macam mana nak larat puasa? Salah. Maka kita akan rasa, wah sebab aku masak ayam goreng kat dia lah, dia kuat. Kalau saya masak ayam goreng, dia kuat ustazah. Kalau saya buat ikan kering, dia tak kuat puasa. Ini sebab ajaran mak dia. Silap. Ajarkan dia bila kita dah berniat untuk Allah, kerana Allah, demi Allah, pasti Allah yang maha kuat akan beri kuat. Subhanallah. Tapi ada kan, rumah saya jadi Darul Fawaz. 4 tahun budak dah datang ke rumah. Kadang-kadang dia sembang, semalam kan uncle kita kan datang rumah kan, dia bawa ayam KFC tapi bungkus dalam beg hitam. Kita nampak kan,
Kenapa uncle awak tak puasa? Uncle kita kata tak larat. Bohong tak larat. Ni nak marah ni. Bohong tak larat. Jawapannya sebab engkau tidak berniat. Kalau kau niat sungguh-sungguh kerana Allah, serahkan diri kau kepada Allah, Allah pasti bagi kuat. Tapi kalau kau tak berniat, orang yang kenapa tak baca Quran, sahabat-sahabat, kenapa tak puasa, kenapa tak tutup aurat? Sebab dia belum berniat. Percayalah puasa ini mentarbiah kita. Aku tak percaya budak kecil boleh larat puasa. Orang tua yang uzur boleh larat puasa. Aku ni yang ada gastrik ni pun boleh puasa. Rupanya sebab kita dah niat nak berpuasa. Maka kalau kita berniat untuk tidak bercakap benda-benda yang kotor, kita berniat untuk tidak bermaksiat kepada Allah, percayalah kita boleh buat. Tapi selama ni kita tak berniat, kita tak rasa bersalah pun, kita aniaya orang, kita zalim pada orang, kita tak rasa bersalah. Maka kita ubah dengan keberkatan Ramadan, bulan Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya nak kita hidup dengan iman, mati dengan iman, bangkit di mahsyar dengan iman, masuk ke dalam syurga bersama orang-orang beriman. Maka akrabkan hati-hati kita dengan Al-Quran. Pasti di sana sahabat-sahabat kita mendapat kelazatan daripada Al-Quran. Boleh ya? Jadi jangan khatam pada Ramadan. Lepas tu bila dah khatam pada 20 Ramadan contoh, sebab kita bekerja-kerja nak khatam ni, 20 Ramadan lega, grup aku dah khatam dah. Maknanya 21, 22, 23 buat apa? Tak payah nak buat kuih raya kan sahabat-sahabat. Silaplah tu. Patutlah duk pulun sangat. 20 hari khatam dah. Memang kita sibuk dengan persiapan raya, tapi Quran jangan ditinggalkan. Hatta on the way balik raya, dalam kereta biasakan dalam laci ada Al-Quran. Waktu jam kita baca, suami drive boleh dengar, ataupun apa sahaja, kan MP3 Al-Quran buka. Subhanallah sahabat-sahabat, kalau lisannya tak baca Quran, matanya tak melihat Quran, jadikan telinga untuk mendengar Al-Quran. Hiduplah bersama Al-Quran, pasti kita akan dirahmati oleh Allah. Yakni Al-Quran itu adalah kalamullah. Okay, Ustazah Zai, pohon maaf zahir batin. Ampun banyak-banyak, bukan niat nak berkuliah sebab pertama kali datang, tapi lebih untuk mencantum ukhuwah fillah. Moga Allah redha, Allah ampun dosa-dosa kita, Allah kabul doa-doa kita, kekalkan momentum, jom hidupkan Ramadan. Itulah dia ihya Ramadan. Siangnya bersiam, malamnya berqiyam. InsyaAllah sahabat-sahabat, Allah pandang kita dengan kasih sayang. Ada ramai yang sedang berada di kuburan sekarang. Mereka menjerit-jerit dengan kalimah Rabbirji'un, balikkan aku ke dunia. Kalau ditanya kenapa? Sebab aku nak perbaiki puasa-puasa aku yang dulu. Aku hanya menahan lapar dahaga. Nanti di hadapan Allah aku klaim pahala puasa aku tak dapat. Illal ju' wal atash, kecuali hanya lapar dan dahaga. Sebab ketika dulu aku hidup, mata aku tak berpuasa, telinga aku tak berpuasa, lidah aku tak berpuasa. Hari ini orang-orang yang hidup, belajarlah daripada mereka yang telah meninggal dunia. Kita tak pernah dapat sembang dengan mereka pun. Tapi mana Ustazah Zai tahu, ini antara isi dalam kitab Di Balik Tabir Kematian, tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kita tahu kisah-kisah penyesalan orang-orang yang mati. Semoga bukan kita. Menyesal biar atas dunia. Jangan selepas mati menyesal kita tak boleh ubah apa-apa dah lagi. Ampun maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, mungkin Jaja ada bawa saya punya buku terbaru, tapi sikit sajalah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, kalau yang mencari dalam talian tak jumpa, itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Malam ini datanglah best. Saya nak beritahu boleh datang. Okay. Sekali banyak restriction, jadi datang je lah. InsyaAllah bersedia, insyaAllah maka sedap. Kemudian minggu depan, Sabtu dan Ahad, insyaAllah dalam perancangan Ustazah Nafizah Musa dan juga Ustazah Asmi Mansur. Minggu depan, Sabtu dan Ahad 9.30 pagi. Dan jumpa malam ini, insyaAllah. Boleh, tak payah apa pun. Takut